Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin membawakan Anda isu panas, isu yang diperkatakan yaitu isu minyak sawit, isu kelapa sawit dan sebagainya di dalam Dewan Rakyat. Dan kita boleh dengar, nampak, tonton pencerahan mantap daripada YB Johari sebagai Menteri di Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita tonton persoalan-persoalan yang dikemukakan, dijawab tenang, dan saya percaya jawapan ini ya amat baik ya ditonton oleh pesawat-pesawat, peladang-peladang, peternak dan sebagainya. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video ini sekali lagi untuk tatapan kita semua. Dewan Negara ingin segala hormat menjemput Yang Berhormat Menteri Perdagangan dan Komoditi untuk menjawab. Terima kasih Yang di-Pertua. Pertama sekali saya ingin merapatkan sembah menjunjung kasih dan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong atas pelantikan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang baru. Semoga Malaysia akan terus makmur, cemerlang dan gemilang sepanjang tempoh di bawah naungan pemerintahan Baginda. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dua ahli Yang Berhormat Senator, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad bin Datuk Seri Haji Ibrahim dan Yang Berhormat Senator Puan Rita Sarimah anak Patrick Insol, yang telah berbahas dan mengambil peluang menyatakan cadangan dan pandangan yang mereka melibatkan perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan Komoditi semasa perbahasan usul menjunjung kasih di Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad bin Datuk Seri Haji Ibrahim telah menyarankan kepada KPK supaya program pengumpulan minyak sawit terpakai diperluaskan kepada semua negeri. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator sekalian, dari bulan Julai 2023 hingga Februari 2024, sebanyak 205,000 kilogram minyak masak terpakai ataupun UCO telah berjaya dikumpulkan daripada 35 stesen minyak Petronas dengan penyertaan seramai 11,593 orang awam. Sehingga kini orang awam telah menerima pulangan hampir 600,000. Ini bukan sahaja dapat menjana sedikit pendapatan bagi isi rumah, tetapi juga menunjukkan impak positif kepada alam sekitar yang mampu kita capai apabila semua pihak bekerjasama. Pada tahun 2024, Kementerian dan Petronas menyasarkan perluasan ke 50 stesen minyak Petronas di seluruh negara dengan sasaran jumlah pengumpulan sebanyak 300,000 kilogram dan penyertaan seramai 15,000 orang awam. Program ini akan terus diperluaskan ke stesen minyak Petronas yang terpilih di seluruh negara secara berperingkat-peringkat. Harga pembelian semula UCO yang ditawarkan oleh pihak Petronas adalah RM3 sekilogram di Semenanjung Pantai Barat, manakala RM2,5 di sekilogram di Semenanjung Pantai Timur Sabah dan Sarawak. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Puan Rita Sarimah anak Patrick telah memohon supaya KPK, Kementerian terus membantu pekebun-pekebun kecil untuk mengeluarkan buah sawit yang diiktiraf dunia sebagai mampan selaras dengan piawaian Malaysian Sustainable Palm Oil, MSPO. Berhubung MSPO ini, pelaksanaan mandatory skim pensijilan MSPO adalah salah satu langkah proaktif bagi penjenamaan semula minyak sawit Malaysia yang mampan agar dapat meningkatkan daya saing di pasaran minyak dan lemak dunia. Selain itu, skim pensijilan MSPO tersebut berhasrat untuk memastikan pengeluaran sepanjang rantai bekalan minyak sawit negara, termasuk bekalan dari pekebun kecil, diterima sebagai minyak sawit mampan di pensijilan ataupun Certified Sustainable Palm Oil. MSPO merupakan satu skim wajib bagi mana-mana pihak yang ingin mengeluarkan minyak sawit, baik sama ada estet besar, pekebun kecil ataupun kilang kelapa sawit, kilang penapisan dan sebagainya. Bagi menyokong pekebun kecil dan memastikan MSPO mempunyai litupan yang meluas dan menyeluruh, kerajaan menanggung kos pensijilan bagi setiap pekebun kecil persendirian. Bagi tujuan ini, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah dipertanggungjawabkan untuk memantau dan membantu
mempersiapkan anggaran 214,000 pekebun kecil persendirian Tuan Speaker, dalam minta celah sikit. melaksanakan pensijilan MSPO ini. Tuan Speaker, Yang Amat Menteri, saya nak bertanya kepada Yang Amat Menteri, berapakah pengeluaran minyak sawit CPO kita yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat daripada kerajaan dan satu lagi yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang bukan kerajaan. Yang Amat Menteri, kalau dulu kita ni nombor satu dalam dunia lah, sawit ni. Tapi hari ini kita dah keterbelakang dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Apakah punca-punca ini yang boleh menyebabkan kita terjatuh angka ke bawah daripada Indonesia? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Dia pengeluaran kita ni, kalau kita tengok pada tahun 2013, kita mengeluarkan 19.5 juta metrik tan. Tetapi 10 tahun selepas itu, pada tahun 2023, kita mengeluarkan 18.5 juta metrik tan. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, dia mengeluarkan 26.5 juta metrik tan pada 2013. 10 tahun kemudian dia mengeluarkan 46.5 juta metrik tan. Untuk pertanyaan yang berhormat, berapa tan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat-syarikat swasta, figure ni saya tak ada, tetapi apa yang saya boleh bagi ialah daripada 5.7 juta hektar ini, di sinilah kita mengeluarkan 18.5 juta. Berapa daripada smallholders dan daripada syarikat-syarikat estate besar, yang ini nanti saya akan bagi saya bertulis sebab breakdown dia itu tak ada. Tapi yang saya ada 18.5 juta. Daripada 18.5 juta ni kita ekspor 5 juta. Jadi banyak daripada kita punya pekebun kecil ini dan juga some of the medium size estate ini, dia banyak pokok-pokok yang dah menjangkau umur lebih daripada 25 tahun. So jadi sudah tiba masanya untuk menanam semula. Jadi kita baru ni ada bajet 100 juta. Kita hanya boleh dapat menanam semula 5.900 hektar. Tuan Speaker, Yang Amat Menteri, saya nak tanya Yang Amat Menteri, kenapa ianya boleh jatuh daripada negara lain? Ya, sebenarnya kita tidak buka kita punya ladang. Sebab kita banyak bergantung kepada penumpuan untuk meningkatkan yield. Jadi kalau tengok di Indonesia, dia ada penambahan dari segi kawasan yang dia tanam. Dia pembukaan kawasan-kawasan baru. Pasal kita dah tak ada tanah. Tanah ni kita ada 5.7 juta hektar ini adalah merupakan single largest commodity punya kawasan kalau dari segi kelapa sawit. Sedangkan macam getah cuma 1 juta hektar saja. Jadi kita tidak ada tanah. Jadi tanah yang kita penumpuan kita ialah macam mana nak meningkatkan yield kita. Kalau smallholders ni dia lebih kurang 7 atau 12 buah tandan sawit setahun, kita nak macam mana kita punya smallholders ni boleh meningkatkan jadi 18. Jadi peningkatan ini akan menyebabkan pengeluaran kita punya kelapa sawit dalam negara akan bertambah. Ketua, mungkin saya salah faham. Daripada penjelasan YB Menteri, seolah-olahnya 5.7 juta hektar keluasan sawit kita ini, itu maksimum. Kita sudah tepu, tak boleh nak tambah lagi. Adakah itu benar? Kita tidak ada kawasan untuk buka ladang sawit? Okey, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kita kena faham, kita sebenarnya berdepan dengan satu standard piawaian yang dikenakan kepada negara-negara pengeluar edible oil ini. Jadi macam kita, bila kita nak keluarkan ini, kita kena berdepan dengan banyak restriction dari segi penyahutan. Kita tidak dibenarkan menyahutan. Mana-mana
kelapa sawit yang kita nak ekspor mestilah datang daripada tanah yang telah diterokai hutan itu sebelum 2020 ke bawah. Kalau anything nak kita teroka hutan lepas pada 2020, itu tidak boleh dianggap sebagai produk yang boleh kita jual ataupun kita dianggap sebagai negara yang tidak mengambil kira dari segi soal-soal penebangan hutan. Jadi kita punya hutan sekarang ni dianggarkan lebih kurang dalam 52%. Jadi ini yang menyebabkan kita merasakan bahawa penumpuan perlu diberi kepada peningkatan hasil kelapa sawit itu. Sebab kita ada 1.5 juta hektar oleh pekebun kecil, kemudian kita ada lebih kurang dalam 4.1 juta hektar untuk large estate. 73% large estate dan bakinya 27% adalah smallholders. Jadi smallholders kita ni, dia punya pengeluaran buah tandan dia, sawit ni, dia rendah. Kalau dibandingkan dengan estate-estate yang besar. Contohnya kalau smallholder ni dia ada 3-4 hektar saja, pengeluaran 1 hektar lebih kurang depending. Kita tengok sama ada kadang-kadang sama ada 7 tan saja. Paling tinggi lah kita tengok 12. Tetapi kalau kita tengok dalam estate-estate yang besar ni, dia on average 18, tapi ada orang yang boleh produce sampai 30, 28, 22, 21. These are all big estate. Jadi apa yang kita nak buat ini pada masa akan datang untuk meningkatkan hasil kelapa sawit kita ini supaya dia tidak terus menurun, ada 2 perkara kita kena buat. Satu, ialah kita macam mana kita nak menekankan betapa pentingnya kita membuat program penanaman semula setiap kali apabila pokok itu sudah menjangkau 25 tahun. Bila masuk hari pertama kita tuai saja, kita nak kena buat sinking fund 4%. Tiap tahun kita buat 4%, pada time pokok itu sampai 25, kita dah ada duit untuk tanam semula. Tapi kita tidak praktiskan benda ini. Tetapi dalam sektor-sektor swasta, yang sekat-sekat besar ini, dia selalu mempraktiskan bahawa apabila ada kawasan-kawasan yang telah hampir mencapai 24-25 tahun, dia dah get prepared tu nak tanam semula. Tapi kita tidak, sebab kita bergantung kepada banyak daripada pemberian daripada kerajaan. Sebab tu saya cakap tadi, kalau nak ikut apa yang perlukan, kita perlu lebih daripada 60,000 hektar yang perlu kita tanam semula. Tapi kita dapat bajet cuma 100 juta, iaitu boleh menampung hanya 5,900. Itu satu. Yang kedua ialah bagaimana kita dapat consolidate small shareholders ini menjadikan satu kluster yang besar. Mana kalau tiap-tiap seorang tu ada 4 hektar, kalau kita boleh kumpulkan semua ni, jadikan satu kluster dalam satu kawasan, iaitu dia boleh mencapai keluasan 10,000 hektar. Maka kita boleh apply good plantation management practice supaya akhirnya setiap hektar yang kita keluar dalam tanah pekebun-pekebun kecil ini, di antara 7 ke 12 ini, dia boleh meningkat hingga sampai ke 18. Maka itu akan dapat mewujudkan penambahan hampir 9 juta FFB. Kalau dalam kelapa sawit 1.5 ini. Kalau kita dapat tambah 6, kita ada 9 juta FFB. 9 juta FFB boleh beri kita hampir 1.8 juta CPO. Yang inilah, tanpa kita menambah tanah, tanpa kita membuka hutan, akibatnya nanti kita akan ditolak oleh kita punya CPO ni akan ditolak oleh sebahagian daripada negara. Lebih baik kita menumpukan dari segi pengeluaran dan meningkatkan yield. Tuan Yang Bertuah, Yang Berhormat, minyak. Yang Berhormat Yang Bertuah, boleh sikit mencelah untuk pencerahan. Kita sebut tadi tentang keterbatasan kita dari sudut nyah hutan yang tak boleh kita buka baru, dan ini adalah polisi internasional. Bagus, alhamdulillah tadi bila kata kita nak increasekan yield, tapi saya tengok macam satu, ada jawapan atau tidak saya tak pasti, macam ada satu polisi yang tidak imbang. Bukan di Malaysia, saya pernah ke Kamerun di Afrika. Kawasan ini tropika, subur sangat. Tapi dia orang minta, bila kita tanya perkara ini, dia kata, no, because Perancis not allow us to
buka kawasan untuk menjaga pelbagai kepentingan. Jadi apakah ini adalah satu benda yang muktamad dan tidak boleh ditentukan lagi? Macam Indonesia, dia punya, katalah sampai tahun 2020, dia punya kawasan sudah terbuka luas. Jadi ini menjadikan satu yang sangat tidak adil untuk kita. Terima kasih, Datuk. Keadilan ini kita kena tengok secara keseluruhan. Sebab kita punya minyak kelapa sawit ini kita ekspor 5 juta. Tapi kalau kita nak buka satu ladang dan menyebabkan negara kita ini dikategoriskan sebagai high risk. Jadi tidak akan ada orang akan beli kita punya kelapa sawit. Maka yang kita nak cari yang baru tak boleh jual, yang ada pun tak boleh keluar. Jadi itu nak kena jaga pasal ini adalah regulation yang dibuat oleh international community. Jadi kita kena faham pasal banyak produk-produk kelapa sawit ini bukan saja dia membuat untuk makanan, tapi ada juga menyebabkan non-food sector. Itu personal care, macam-macam lah, deterjen, soap dan sebagainya. Jadi kalaulah produk-produk ini memang diguna pakai kelapa sawit, tapi kita dapat kelapa sawit ini dalam dia punya traceability itu, dia nampak kita nyah hutan selepas 2020, itu menyebabkan negara kita akan dikategoriskan sebagai high risk. Itu we have to be very careful because macam kita ni, penduduk kita ada 33 juta orang, ya. Dan apa yang kita produce ni, kita guna pakai taklah banyak tu. So kita nak ekspor. Macam di Indonesia, dia ada 300 juta population. Setengah, hampir 25% daripada pengeluaran kelapa sawit itu dia buat biodiesel. Dia boleh pakai kat dalam negara dia. Jadi banyak isu kita nak kena tengok. Jadi UDR ni very orang panggil that kita tak nak comply pun problem. Kalau kita comply, then we have to find a strategy macam mana kita nak increase kita bagi penumpuan kepada yield. Saya nak beritahu apa yang berhormat senator. Kelapa sawit ni, kalau kita bandingkan dengan soya oil, 1 hektar soya oil dia boleh mengeluarkan hanya 0.5 tan ataupun 0.5 tan 1 hektar. Kalau sunflowers, rapeseed, 1 hektar boleh keluar 0.8 metric ton edible oil. Tetapi kelapa sawit, 1 hektar boleh keluar 3.3 metric ton. Sebab tu kita punya kelapa sawit ini sebenarnya it's not about kawasan. It's about macam mana kita mentadbir ladang-ladang ini yang kita boleh buat wujudkan dia punya peningkatan hasil. Jadi bila peningkatan hasil, kita tak pergi tebang hutan-hutan ini, secara tak langsung kita akan masuk dalam kategori low risk country. Bila low risk country ini, banyak komoditi kita lain ini juga, banyak produk-produk yang kita nak ekspor ini, kita dikategorikan preferred country untuk jual. Kita tak boleh tengok hanya satu komoditi saja. Jadi dalam konteks ini, dalam konsep EUDR ini, dia ada 4 kriteria yang kita nak kena tengok. Pertama, dia nak setiap kelapa sawit yang sampai dan diguna pakai ini, dia mesti ada traceability. Yang kedua, dia mandatory, no deforestation. Nombor 3, dia nak setiap kelapa sawit yang ditanam tu mestilah di atas tanah yang ada legitimate title. Dan akhirnya, nombor 4, dia nak kita mesti menggunakan labor practice yang diterima pakai oleh International Labour Organization. Ini part of kita punya sustainability. Jadi apa kita buat sebagai sebuah negara pengeluar kedua terbesar kelapa sawit dalam dunia, takkan kita nak kena letak kita di negara kita sebagai high risk. And bila dia high risk, kita juga ada high risk untuk produk-produk kita ni diekspor. Maka sebab tu kerajaan di bawah MPOB dan juga dengan MSPO, kita pasti kita regulate kita punya industri ini supaya kita jangan sampai tidak boleh kita ekspor oleh kerana kita dikategorikan sebagai high risk. Itu jawapan saya lah. Dan nak teruskan jawapan saya ni, tadi bagi tujuan minyak sawit ini, kita telah membantu mempersiapkan anggaran hampir 214,000 pekebun kecil persendirian dalam melaksanakan pensijilan MSPO. Kita nak semua kita punya semua holders ni, yang independen ni ada 214,000. Kemudian
yang organize ni di bawah Felda, Risda, itu under Kementerian Luar Bandar. Kita nak semua smallholder ni, setiap hektar yang dia produce ni, dia boleh meningkatkan hasil dia. Bukan 7-8 tan setahun, kita nak 18-17 minimum. Maka itulah meningkatkan dia punya pendapatan. Dan kita nak dia MSPO compliant supaya buah-buah mereka ini boleh dihantar kepada kilang-kilang yang ada certification MSPO, dan kilang ni pula boleh hantar kepada refinery yang ada certified MSPO, dan refinery ni juga boleh hantar produk kepada oleochemical juga certified MSPO. Maka kita merupakan negara yang better dari segi kalau management of hutan ini. Itu kita nak tekankan di situ. Kemudian kerajaan juga telah memperuntukkan kalau private sector, big estate ni MSPO dia kena bayar sendiri. Tapi hari ini kerajaan memperuntukkan untuk kita bayar certification ini kepada kita punya smallholders, especially the independent one. Kerajaan akan terus fokus dan mengembang usaha untuk memperluaskan penerimaan persenjalan MSPO bagi memkukuhkan kedudukan minyak sawit Malaysia bukan sahaja di pasaran European Union tetapi di pasaran antarabangsa. Kita dapat certification ini, maka certification kita ini kalau kita dapat comply apa yang EU nak, kita buat semua 4 kriteria tadi, traceability, and then kita punya legitimacy, kita know deforestation dengan 4 labor practice yang bagus, kita boleh mengatasi RSPO yang merupakan salah satu daripada international standard. RSPO dia tak cover smallholders, tapi kita MSPO cover smallholders. Jadi yang Tuan yang di-Pertua, saya itu saja saya punya jawapan sebab itu dimaksudkan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang berhormat Senator Mohon mencerah. yang telah Boleh Menteri tadi. boleh. Terima kasih kepada Menteri tadi telah menerangkan mengenai MSPO dan RSPO. Minta pencerahan daripada Menteri itu, adakah MSPO itu lebih baik daripada RSPO kah? Atau kerana tahap antarabangsa semua katakan RSPO yang lebih baik, tetapi Malaysia punya standard sampai mana? Di penerimaan RSPO ini adalah merupakan international standard. Most country yang big player macam kita punya syarikat-syarikat yang besar-besar ni, most of the time dia ada dua. Dia ada RSPO dengan MSPO. RSPO ini dia banyak hanya penumpuan kepada big estate, dan big estate saja yang boleh ekspor ke EU kerana dia ada dua. Dia ada RSPO dan dia ada MSPO. Whereas MSPO dari segi detail application of MSPO ini, dia lebih extensive. Dia cover almost all wide spectrum of kita punya penanam sawit, termasuk yang estate besar, sederhana dan juga smallholders. Jadi ini yang kita nak beritahu sebab kita mesti pastikan bahawa tidak boleh ada certification yang melimit hak smallholders untuk jual buah-buah dia kepada kilang-kilang dan juga refinery ataupun oleochemical yang diorang ni automatically MSPO ataupun diorang comply with MSPO tapi buah yang sampai bukan compliance with MSPO. Yang itu kita nak kena pastikan, dan sebab tu MSPO ini adalah engagement yang kita akan buat dengan mana-mana negara, dan kita nak dia datang lihat kita punya MSPO certification, dan kita nak pastikan bahawa ladang-ladang kita ini mesti comply. So at this moment, just untuk tawan apa yang berhormat, kalau dari segi pensijilan MSPO ni, kalau kita tengok dari segi smallholders, kalau yang mana organize ni, kita dah mencecah 82.74%, yang independent smallholders 66%, dan kalau yang estate 94.8%. So kita dah sampai tu. Work in progress, and hopefully bila kita pergi ke pasal UDR ni pun still dalam work in progress. Jadi kita akan selari, kita nak introduce kita punya MSPO ni supaya dia selari dengan certification ataupun requirement of UDR ni, supaya apabila dia adopt saja, dia classify bahawa siapa nak beli kelapa sawit, MSPO is recognized. And that's what we want to do. Okay. Terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas konsisten Terbaik menjawab sahabat-sahabat persoalan semua. daripada Dewan. Itu dia satu demi satu soalan yang diberi dijawab dengan penuh detail sahabat-sahabat semua. Ya, yang terakhir tadi soalan daripada Presiden Parti Gelakan. Ya, saya tidak tahu dia tahu atau tidak soalannya itu. Ya, atau sengaja dipersoalkan demi menunjukkan dia ada soalan. Mungkin sahabat-sahabat semua. Tapi saya sangat respect ya dengan YB Johar ini sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak ya beliau begitu memiliki pengetahuan yang jelas ya di dalam kementerian ini. Apabila ditanya soalan-soalan ya, dengan tenang, dengan begitu detail sekali ya memberikan pencerahan terhadap soalan-soalan itu. Terbaik. Inilah salah satu juga menteri yang mempunyai standard yang tinggi yang ada dalam kerajaan kita. Terima kasih. Apa pandangan anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.